Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasih Puan Wahid dan Puan Karim dan semua rakan-rakan yang dikasih sekalian. Saya Muhammad Afizi Zali bin Mudin dengan nama matrix D202 111750. Next. Hari ini saya akan mentangkan bahan rujukan saya berkenaan dengan bencana banjir sebagai petunjuk keselamatan di Sabah, kajian kes di Kota Kinabalu Negeri Sabah. Okey, ini dia bahan sumber saya, iaitu sebuah persidangan, iaitu persidangan pada prosedur seminar Sains Ruangan dan Teknologi Maklumat Geografi di Universiti Negeri Sabah pada tahun 2016 dan hingga dia nama penulisnya, seterusnya. Okey, tanpa memasak, saya akan bentangkan berkaitan dengan dia punya metodologi kajian. Mengkaji menggunakan kawasan lembangan Sungai Menggatan di daerah Kota Kinabalu Sabah untuk mengkaji berkaitan dengan kejadian banjir yang berlaku di negeri Sabah, dan tempat ini dengan kawasan sebesar 319 km persegi. Daripada metodologi kajian itu, inilah dia kaedah kajian digunakan untuk mengkaji itu. Terdapat dua kaedah kajian, yaitu pertama dengan melawat kawasan dengan cara mengambil gambar dan juga video, dan kedua dengan menemukan warga-warga penduduk yang tinggal di lembangan Sungai Menggatan ini dengan tanya berkenaan dengan kekerapan berlakunya banjir dan juga langkah yang mereka ambil untuk mengatasi banjir yang berlaku di kawasan tersebut. Seterusnya. Okay. Okey, berkenaan dengan hasil kajian daripada kaedah kajian itu, mereka mendapati ini dia statistik berkenaan dengan kekerapan yang berlakunya banjir dalam setahun dan juga paras ketinggian banjir di lembangan Sungai Menggatan. Jadi saya boleh rumuskan berkenaan dengan Okey, ini dia rumusan yang saya boleh ambil daripada statistik tadi, mengatakan bahawa banjir di negeri Sabah ni di lembangan Sungai Menggatan sebenarnya sudah bermula pada tahun 1998 pada paras yang tinggi, iaitu pada 1.4 meter, berlaku dalam sebanyak 2 kali setahun. Kemudian pada tahun 2000 berlaku pula sebanyak 4 kali setahun dengan paras 1.2 meter. Dan kemudian diikuti pada tahun 2002 sehingga 2004 berlaku pula sebanyak 4 kali setahun dengan paras pada 1.3 meter, 1.0 dan 1.1 meter, dan diikuti pula terdapat 4 tahun yang berlakunya banjir dengan kekerapan yang paling tinggi dengan paras yang tinggi, yaitu pada tahun 2005, 2006, 2012 dan sehingga 2014. Jadi daripada kaedah kajian tadi, hasil juga mendapati bahawa faktor yang menyebabkan berlakunya banjir di negeri Sabah ni ataupun di lembangan Sungai Menggatan adalah disebabkan oleh pembangunan yang pesat yang berlaku di kawasan itu, jumlah air hujan yang begitu tinggi, cuaca iklim seperti angin monsun, dan terakhir adalah disebabkan oleh berlakunya taufan Miranda yang melanda negeri Sabah pada tahun 2005. Okey, daripada hasil kajian tadi itu, inilah dia perbincangan yang boleh diambil, iaitu sebenarnya pola banjir yang berlaku di lembangan Sungai Menggatan ini masih lagi berada dalam keadaan yang sederhana. Maksudnya belum lagi berbahaya. Kerana apa? Paras maksimum berlakunya banjir adalah pada paras 1.5 meter. Di Sabah, kejadian ini berlaku dalam lingkungan 20 tahun hanya berlaku sampai 4 kali saja melebihi 1.5 meter. Jadi boleh katakan bahawa paras ini masih lagi tidak berbahaya. Kesan yang terjadi akibat daripada berlakunya banjir ini pertama adalah trauma. Warga penduduk merasa trauma akibat daripada mereka terpaksa mengulang-alik perahu-perahu mereka, barang-barang mereka sebanyak, bayangkanlah setahun berlaku 4 kali banjir. Jadi penatnya mereka, traumanya mereka yang terganggu. Dan yang terusnya adalah keselamatan mereka terancam dan berlakunya kematian. Kenapa? Kerana kederasan air banjir yang berlaku. Dan mereka sendiri yang kata, langkah yang mereka boleh ambil untuk kurangkan banjir Sabah berlaku ini adalah pertama mereka dengan sentiasa membersihkan longkang, dan kedua dengan membina benteng di kawasan lembangan Sungai Menggatan ini. Okey, rumusan daripada bahan rujukan ini. Pertama, kekerapan banjir yang berlaku adalah pada peringkat yang sederhana dan ketinggian pula tidak membahayakan. Kenapa saya katakan tadi? Daripada 20 tahun, hanya 4 tahun saja berlaku dengan ketinggian yang melebihi paras maksimum. Dan seterusnya cadangan yang boleh kami untuk mengurangkan lagi kejadian banjir ini adalah dengan cara pembersihan longkang. Dan yang saya ingin katakan bahawa jika pembangunan besar tidak dapat dikawal ataupun kekerapan, jika pembangunan besar ini tidak dapat dikawal, maka kekerapan dan ketinggian banjir akan memberikan dampak dan juga kesan yang buruk kepada manusia, terutama sekali kepada kanak-kanak khususnya. Jadi itulah dia pembentangan saya berkaitan dengan banjir.
pada soalan yang diberikan itu. Okey. Berkaitan dengan pembangunan besar yang boleh menyebabkan banjir dan memberikan dampak kepada manusia. Pertama sekali kita tahu pembangunan besar yang tidak terkawal ini akan menyebabkan tanah-tanah, sebagai contohlah, apabila satu kawasan ini mempunyai hidupan pokok yang begitu banyak, mereka akan menebang semua pokok-pokok ini untuk tujuan pembangunan. Jadi apabila mereka menebang pokok-pokok ini akan memberikan kesan kepada tanah-tanah ini kekurangan cengkaman untuk menampung lebih banyak air dan menyebabkan rakisan tanah. Dan apabila perkara ini berlaku, inilah akan membawa kepada mereka katakan sebagai banjir kilat. Jadi dengan kekurangannya pokok-pokok yang mencengkam tanah untuk mengurangkan lagi kedalaman air ini, jadi pembangunan besar yang tidak terkawal inilah akan membawa kepada perkara itu.